Okey, baiklah. Bagi pendahuluan bagi kumpulan kami ini, saya akan menerangkan sedikit tentang definisi keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan cara penggunaan bahasa seseorang ketika berkomunikasi, sama ada dari segi kesopanan atau kehalusan berbahasa mengikut situasi dan keadaan yang sesuai. Seterusnya, menurut Kamus Dewan edisi keempat, keterampilan bermaksud kecekapan dan kemampuan yang tinggi, manakala berbahasa bermaksud mempunyai bahasa, memakai bahasa dan bercakap dalam sesuatu bahasa. Dan akhir sekali ialah menurut Dunet 1976, keterampilan bererti mengembangkan pengetahuan yang didapati melalui latihan dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. Okey, baiklah. Apa yang dapat saya simpulkan mengenai definisi keterampilan berbahasa ini ialah keterampilan bahasa ini bermaksud kecekapan seseorang individu untuk menggunakan sesuatu bahasa yang mereka mahir. Jadi itu sahaja. Saya persilakan ahli kumpulan saya yang seterusnya. Saya, Alia Murshidah, akan menerangkan aspek atau elemen pertama dalam keterampilan berbahasa, iaitu keterampilan mendengar. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz, mendengar adalah alat kemasukan input bahasa melalui alat pendengaran manusia, iaitu telinga. Input bahasa tersebut akan diserap ke dalam otak dan diproses untuk mentafsir maklumat. Kementerian Pendidikan Malaysia bahagian Pembangunan Kurikulum menerangkan keterampilan mendengar merujuk keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar. Seseorang yang mempunyai kemahiran mendengar yang baik menjadi kunci kecemerlangan dalam menguasai berbagai bidang ilmu bahasa. Setiap ilmu bahasa yang ada perlu dimulai dengan kemahiran mendengar yang baik dahulu, baru diteruskan dengan bertutur, membaca dan menulis. Seterusnya, perangan Asmah Haji Omar, keterampilan membaca perlu didahulukan daripada keterampilan menulis seperti yang saya katakan sebelum ini. Aspek fizikal, psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran seseorang. Aspek fizikal berkait rapat dengan keadaan mata untuk melihat riak muka penutur dan membuat pentafsiran berdasarkan bahasa tubuh yang dilakukan olehnya. Aspek psikologi pula merupakan kebolehan minda dalam mendengar dan memahami setiap deretan bunyi-bunyi bahasa. Akhir sekali, aspek neurologi ialah kemahiran minda dalam mengingati segala info-info penting. Jadi, mendengar merupakan gabungan segala yang pernah dilihat, didengar dan diingati. Saya mulakan dengan peringkat mendengar yang mempunyai 3 peringkat. Pertama, peringkat awal. Murid mengecam, mengajuk dan memilih bunyi yang menarik perhatian mereka, seperti bunyi-bunyi huruf dan bagaimana suatu ejaan itu disebut. Mereka diajar untuk mendengar dan mengecam makna perkataan, rangkai kata dan ayat-ayat dalam petikan. Pada peringkat ini juga, murid akan melakukan perkara dan aktiviti yang diarahkan oleh guru. Contohnya, guru membuat aktiviti minta murid berkumpul mengikut arahan yang diarahkan. Sebagai contoh, pusingan pertama, guru minta murid untuk berkumpul mengikut bulan kelahiran yang sama. Seterusnya mengikut ketinggian yang sama dan sebagainya. Peringkat pertengahan pula, murid mula mengecam dan mengingati fakta secara terperinci. Murid juga diajar untuk mengenal informasi-informasi spesifik atau maklumat khusus. Sebagai contoh, guru menceritakan kepada murid mengenai isu penyakit yang sedang berleluasa pada masa kini seperti strok haba kerana cuaca pada waktu itu sangat panas. Selain itu, murid akan memahami perasaan yang disampaikan oleh penutur sama ada dalam nada yang tegas, simpati atau formal. Oleh itu, mereka akan mengenal perhubungan orang-orang yang berinteraksi dalam kehidupan sosial serta diterapkan ilmu dalam aspek mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap. Peringkat terakhir iaitu peringkat maju. Murid dilatih untuk mengenal isi-isi penting. Tamsilnya, guru membaca teks dan murid perlu mengenal pasti isi tersurat
dan isi tersirat yang terdapat dalam teks tersebut. Untuk guru menilai tahap pencapaian murid adalah dengan memberi soalan yang berkaitan dengan teks yang dibaca. Murid juga sudah mengetahui fungsi serta mengenal pasti setiap nada, intonasi dan tekanan yang diutarakan oleh penutur, sekaligus dapat mentafsir maklumat dengan tepat dan teratur. Pada peringkat ini juga, murid akan dididik untuk mengikut aliran dalam dialog atau perbualan serta mereka dapat mentafsirkan tujuan penutur menggunakan pelbagai bentuk struktur nahu. Terdapat 4 bentuk keterampilan mendengar yang saya akan kupaskan, antaranya mendengar tanpa tindak balas. Hal ini berlaku kerana pendengar tidak peka atau tidak faham akan konteks yang disampaikan. Kedua, mendengar secara bertulau-tulau yang sering berlaku pada pelajar bahasa kedua, seperti mereka hanya faham beberapa perkataan sahaja untuk memahami isi yang disampaikan. Ketiga, mendengar secara beremosi iaitu dengan penuh penghayatan sehingga dapat merasakan sesuatu yang merangsang emosi. Keempat, mendengar secara kreatif apabila pendengar dapat mencipta perkara baharu setelah mendengar setiap informasi itu dengan teliti. Seterusnya, kemahiran atau keterampilan bertutur. Kemahiran bertutur merupakan kemahiran membunyikan bahasa dengan intonasi, nada, tekanan atau jeda yang sesuai dan betul. Perubahan intonasi, nada dan jeda dalam pertuturan boleh membawa maksud yang berbeza. Oleh itu, penutur perlu memahami isi penyampaian sebelum menuturkannya supaya tidak berlaku salah faham. Kemahiran bertutur ada 2 jenis, sehala dan dua hala. Kemahiran bertutur sehala seperti ucapan, syarahan, pidato atau ceramah. Kemahiran keterampilan bertutur dua hala seperti berborak, berbual, forum, wawancara ataupun temu bola. Aspek pertuturan ada 5: sebutan, tekanan, intonasi, tata bahasa dan kelancaran. Baca merupakan suatu kemahiran yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia diajar dan diterapkan secara berkesan dan mempunyai hubungan dengan kemahiran mendengar, bertutur, menulis dan mengira. Membaca menurut Goodman 1973 adalah proses psikolinguistik yang bermula daripada pembaca mengamati perkataan yang terdapat dalam teks yang dibaca sehinggalah terbentuknya makna berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Terdapat 4 proses membaca. Pertama, iaitu mengenal dan memahami, iaitu mereka perlu mengenal huruf-huruf dan memahami setiap isi dan setiap perenggan-perenggan yang ada dalam suatu teks. Yang kedua, menghasilkan kefahaman, iaitu mereka akan mula memahami isi tersurat dan isi tersirat yang terdapat dalam setiap perenggan yang ada dalam teks tersebut. Ketiga, berfikir dan membayangkan maklumat. Mereka akan bayangkan maklumat tersebut supaya mereka lebih memahami secara terperinci. Kerana kita mulakan imajinasi yang tinggi untuk membayangkan supaya kita tidak salah faham akan isi yang disampaikan oleh pengarang. Yang terakhir sekali, tafsirkan tujuan, pengalaman dan pengetahuan. Apabila kita sudah membaca banyak perkara, kita dapat cerita balik apa yang ada dalam teks tersebut. Ia berdasarkan pengalaman kita sendiri dan pengetahuan kita setelah membaca teks yang diberikan. 4 jenis bacaan iaitu bacaan mekanis, bacaan mentalis, bacaan intensif dan bacaan ekstensif. Bacaan mekanis ialah murid akan membaca dengan kuat dan jelas supaya setiap perkataan dibaca dengan ejaan yang betul dan dapat memahami isi penulis. Setelah membaca dengan kuat, murid pasti boleh memaknakan isi tersirat yang terkandung. Oleh kerana setiap tanda baca mempunyai cara bacaannya yang tersendiri, bacaan secara mekanis dapat melatih murid supaya dapat menggunakan intonasi dan jeda yang betul. Seterusnya, bacaan mentalis iaitu murid akan membaca secara senyap yang melibatkan ingatan visual dan pengaktifan mata. Ia berfungsi untuk memperoleh informasi dan pemahaman secara kendiri, melatih membaca sendiri dengan senyap dan pantas.
Ketiga ialah bacaan intensif, iaitu murid diminta untuk membaca secara lebih teliti terhadap beberapa teks tertentu sahaja. Jenis bacaan ini melibatkan membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Oleh itu, murid dapat meningkatkan kebolehan meneliti, memahami dan mentafsir. Akhir sekali, bacaan ekstensif. Murid lebih terdedah dengan membaca secara meluas. Mereka akan disediakan banyak jenis bacaan dan mereka perlu membacanya dalam masa yang singkat. Bacaan ekstensif biasanya melibatkan membaca tinjauan, membaca sekilas dan membaca dangkal. Membaca tinjauan ialah memeriksa tajuk, isi kandungan dan rujukan. Membaca sekilas pula ialah untuk dapatkan maklumat serta-merta dalam masa yang singkat. Membaca dangkal membuat pemahaman secara mendalam dan dapat memetik isi-isi penting. Seterusnya, keterampilan menulis. Keterampilan atau kemahiran menulis menggabungkan aspek-aspek keterampilan berbahasa lain seperti keterampilan membaca. Seterusnya, keterampilan menulis merupakan proses memindahkan bunyi-bunyi bahasa kepada simbol bunyi bahasa yang boleh dibaca ataupun mempunyai makna. Peringkat keterampilan menulis ada 3, pra-menulis, mekanis dan mentalis. Okey, baiklah. Apa yang dapat saya simpulkan daripada tajuk ini ialah keterampilan berbahasa ini mempunyai banyak kelebihannya. Antara kelebihan keterampilan berbahasa ialah komunikasi yang efektif. Kemahiran berbahasa yang baik membolehkan seseorang berkomunikasi dengan jelas dan berkesan. Ini membolehkan mereka menyampaikan idea, pemikiran dan perasaan dengan tepat kepada orang lain. Jadi, apabila kita mempunyai keterampilan berbahasa ketika berkomunikasi, hal ini akan membuatkan pendengar atau penerima maklumat dapat menerima maklumat dengan jelas dan tepat. Yang kedua ialah peningkatan peluang pekerjaan. Dalam pelbagai bidang pekerjaan, kemahiran berbahasa yang baik sangat dihargai. Kemahiran berbahasa yang kukuh dapat membuka pintu kepada peluang kerjaya yang lebih baik, terutamanya dalam bidang yang memerlukan komunikasi lintas budaya dan berbilang bahasa. Okey, seterusnya ialah peningkatan peluang pendidikan. Kemahiran berbahasa yang baik dapat membantu dalam pembelajaran di sekolah dan di universiti. Hal ini kerana apabila kita memiliki kemampuan membaca, menulis, mendengar dan bertutur dengan baik, ia membolehkan pelajar memahami bahan pembelajaran dengan lebih baik dan menyertai proses pembelajaran secara aktif. Yang di samping itu, kelebihan keterampilan bahasa ini juga ialah hubungan antarabangsa. Hal ini kerana kemahiran berbahasa membolehkan seseorang berinteraksi dengan orang dari budaya dan latar belakang yang berbeza. Ini membuka pintu untuk memahami dan menghargai kepelbagaian budaya serta hubungan yang kukuh dengan orang dari latar belakang yang berbeza. Okey, yang terakhir ialah peningkatan kepelbagaian dan keyakinan diri. Hal ini dikatakan demikian kerana kemahiran berbahasa yang baik dapat meningkatkan keyakinan diri seseorang dalam berucap di hadapan awam atau dalam situasi sosial. Hal ini juga dapat membuktikan bahawa bila mempunyai keterampilan berbahasa yang baik, hal ini dapat membuatkan seseorang mampu berkomunikasi dengan baik, dapat membuatkan orang itu berasa lebih selesa dan yakin dalam pelbagai situasi. Jadi itu sahaja penutup bagi tajuk ini. Sekian, terima kasih.